أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ووالاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara pengurusi Majlis Tazkirah, tuan-tuan dan puan-puan selaku warga Gereja Kerajaan Negeri Kelantan, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih memberi nafas kepada kita untuk kita menerima kedatangan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, dan telah kita menerima dengan gembiranya dan kita beramal selama 12 hari termasuk hari ini. Alhamdulillah. Oleh kerana ingin memburu rahmat dan maghfirah Allah, sebenarnya saya bukan didatangi dari Kuala Lumpur seperti mana yang disebut oleh pengurusi tadi. Saya ingin menumpang mendapat rahmat dan maghfirah di negeri Serambi Mekah ini, satu negeri yang berjenama, jenamanya sangat cantik dan kena pada tempat dan wajah bentuk negeri Kelantan itu sendiri. Kerana tahun ini mungkin tak diizin dan tidak berpeluang. Kalau tahun yang lalu saya berada 1 bulan di Makkahul Mukarramah, tapi tahun ini saya tidak berkesempatan, maka saya mengambil peluang untuk berpuasa beberapa hari di Kelantan ini untuk sama-sama dapat bertarawih dengan imam yang didatangi dari Saudi. Dan alhamdulillah, dengan rahmat Allah, hadza fadl min rabbi, dengan rahmat Allah, Allah bagi kepada saya semalam ni saya bertemu dengan YB Haji Zailah, iaitu ahli parlimen atau Panjang, dan beliau menjemput saya untuk bersama-sama berbuka puasa bagi meraihkan imam yang didatangi dari Taif. Taif ni satu daerah di Saudi Arabia yang subur dan cantik. Ini tempat peranginan yang sejuk. Saya pernah ke Taif. Jadi sempat bertemu dengan Syekh Badar dan isterinya Dilal. Dan hari ini insya-Allah habis program ni saya akan membawa isteri Syekh Imam tu berjalan-jalan di Kota Baru ni. Mungkin kalau ada puan-puan yang ingin kerjasama dan ingin beritahu mana tempat yang seharusnya kita bawa tetamu kita, tetamu Kerajaan Negeri Kelantan selaku imam sebulan bulan Ramadan akan telah bersama kita dan akan bersama kita. Dan subhanallah, Syekh Badar ni bagi tahu kat saya, ana mabsut giddan. Dia kata aku seronok sangat di sini. Alashan kenapa? Kerana rakyatnya masya-Allah tabarakallah. Subhanallah. Itu jenama negeri Kelantan, Serambi Mekah. Jadi datang sajalah pelancong manapun memang akan bergembira. Begitu juga pernah saya berjumpa dengan orang barat yang datang ke sini. Saya kata, what is your interesting is about the Kelantan? Kata, very nice, we people Kelantan always smile. The people Kelantan always happy with us, with our tourism people. Makna jenama Kelantan ni tak perlu diperkenalkan lagi dan kenali seluruh dunia. Masya Allah tabarakallah. Dengan sebab itulah saya mengambil kesempatan untuk bersama puan-puan, tuan-tuan
Di samping itu dah saya berada di sini, jadi diminta untuk membincangkan sedikit sebanyak mengenai kelebihan Ramadan. Saya cubalah. Kalau melihat 24 jam TV Hijrah dan semua TV membincangkan masalah Ramadan, saya rasa saya dah tidak mampu lagi untuk nak bercakap dalam sudut mana, dalam soal mana untuk kita bersama pada hari ini. Tapi apapun, insya-Allah kita cubalah. Kerana ada hadis baginda Rasulullah menyebutkan, wallahu fi auni al-'abdu ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Taala kata, kalau kamu wahai hamba-Ku dapat memenuhi hajat sahabat kamu, aku akan memenuhi hajatmu di akhirat nanti. Berdasarkan hadis ini menjadi suatu inspirasi dan semangat kepada saya untuk bertemu dan berada bersama dengan puan-puan dan tuan-tuan pada hari ini, insya-Allah. Jadi marhaban ya Ramadan telah disambut oleh seluruh umat Islam trilion yang ada di seluruh dunia. Apakah tujuan awalnya? Apakah objektifnya? Tentu sekali setiap individu Muslim yang bertakwa memburu keampunan. Ya. Kalau orang menganalisa ataupun membincangkan masalah kata kerja, pertama dihurai dulu, menganalisakan perkataan. Kita faham dah perkataan buru, tak payah nak dihuraikan lagi ya. Dan alhamdulillah kita telah melihat kepada situasi perkembangan seluruh dunia. Kebangkitan Islam pada hari ini amat mengembirakan, terutamanya kalau kita tengok TV-TV seperti mana saya sebut tadi membincangkan soal fadilat Ramadan. Dan alhamdulillah negeri Serambi Mekah, negeri yang berjenama, yang dikenali, banyak ramai pelancong yang memenuhi di ruang hotel untuk turut bersama kerana ingin bertarawih berjamaah di dataran dengan imamnya yang didatangi daripada luar. Jadi kita dapat rasa bila kita mengikut tarawih itu seperti mana kita berada di Masjid Al-Haramain, sama ada di Makkah ataupun di Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah. Ya, jadi dan tajuk ni saya pun macam seronok jugalah. Tahniah lihat tajuk memburu keampunan ni memang tepat lah. Ya. Kenapa? Kerana 20 tahun berlalu rakyat negeri Kelantan bijak membuat suatu pilihan yang tepat. Kerana Allah menyatakan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah Taala memberi suatu arahan, suatu gambaran melalui Al-Quran bahawa pemilihan kepimpinan ni suatu prasyarat untuk bahagia hidup dunia dan akhirat. Jadi rakyat sini telah memilihkan seorang kepimpinan, seorang peneraju yang menerajui kerajaan di negeri Serambi Mekah ni, seorang ulama wal umara, iaitu kepimpinan ulama. Makna oleh kerana ulama jiwa dan dayanya sentiasa bergerak dengan ilmu dan iman, patuhi pada syariat, maka alhamdulillah bukan saja kepimpinan dan peneraju kerajaan negeri Kelantan ini membimbing rakyatnya, bahkan membimbing negerinya supaya negerinya berada di zon selamat daripada maksiat. Makna alhamdulillah Serambi Mekah ni berada di suatu zon yang tidak ada maksiat, tidak ada kelab malam, tidak ada rumah urut, tidak ada judi, tidak terdedah dengan minuman arak dan sebagainya. Ini suatu rahmat yang pahalanya melimpah ruah akan pergi kepada semua rakyat yang bijak memilih kepimpinan itu sendiri. Ini suatu fakta. Kalau ikut etikanya dilarang bercakap soal politik. Ini bukan soal politik, ini soal pengurusan. Inni ja'idun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala dah beritahu dah dalam Quran bahawa aku menjadi
dalam dunia ni aku jadikan di dalam dunia ini insan hamba aku yang menguruskan dunia ini dengan pengurusan dunia syariat. Jadi di tengah-tengah dunia yang gamitan hebat pengaruh sosial barat mempengaruhi jiwa manusia, kita alhamdulillah kita terselamat. Sebab itu saya katakan rakyat Kelantan berada di zon yang terselamat daripada berlakunya maksiat yang ketara dan terdedah. Jadi satu rahmat, syukurlah. Kerana tidak ada di tempat lain. Tapi biasalah tabiat dan emosi manusia tu, nikmat dan rahmat yang ada pada kita, kita tak nampak. Kita lebih nampak kelebihan dan keindahan yang ada pada orang lain. Jadi kita lebih nampak, oh, mungkin Singapore is a grand, mungkin other country, other wilayah is better than us. Kita lebih nampak yang macam tu. Tak, kita ni hebat dah. Sebab tu jenama kita, jenama Serambi Mekah ni, Anjung Serambi Mekah ni cukup best dan terkenal. Jadi rakyat dia nak ke mana? Jadi rakyatnya harus mangga dan suka sangat untuk kita berada di zon selamat daripada pencemaran maksiat. Oleh kerana wawasan Islam, puan-puan dan tuan-tuan, dianya bersifat global, Rabbul Alamin, sebagai pengurusnya Allah pencipta alam dan pencipta kita manusia. Wawasannya terlalu luas, yang tak mampu dilihat oleh panca indera mata kita, tak mampu dilihat oleh mikroskop. Walaupun usaha saintis dapat melihat kuman sebesar zurrah yang paling kecil, sebesar debu, sekecil debu, tapi Islam itu adalah lebih jauh, kerana Islam mempunyai maklumat melalui Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi maklumat kelebihan, kebesaran, keindahan apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kepada orang yang bertakwa, semuanya maklumat itu datang melalui Al-Quran, melalui wahyu. Jadi Al-Quran Al-Furqan yang diturunkan di dalam bulan Ramadan ini mengajar kita dan mengajak kita untuk kita memburu keampunan dan maghfirah Allah. Semalam saya masuk saja daripada sampai Wako Cik Yeh tu nampak Jekyll offer 80% jualan. Kita pun pakat terpa lah, bukan kita lah, kita tak kisah sangat. Pakat terpa pi kerana offer 80%. Subhanallah, bulan Ramadan ini Allah tawar kepada kita dengan amal ibadat yang kita lakukan, bukan dia nilai dengan harga wang, bukan dinilai dengan harga benda dan barang, tapi nilainya terlalu tinggi yang tak dapat kita melihat melalui panca indera. Kerana wawasan, kerana kelebihan bayaran, dan Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, yang berpuasa, yang memburu kemakfiratan, yang memburu keampunan Allah. Subhanallah, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni nama syurga yang spesial Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang puasa. Bukan puasa Ramadan saja, bahkan ditambahkan dengan puasa-puasa yang sunat yang lain.
Jadi Allah tawarkan kita dalam bulan Ramadan ini kerana kelebihan bulan Ramadan ini. Kerana dalam bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Alfi syahrin, kelebihan dia kalau kita dapat buat amal ibadat lebih daripada 1000 bulan kita buat, kita dapat. Jadi kita bayangkan bayaran Allah Ta'ala kerana Allah sendiri observe, bukan manusia. Allah observe, tengok takwa kita. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Ramadan? Bagaimana untuk kita hubungi dengan seharian Ramadan kita? Ada beberapa perkara yang dapat saya ambilkan, iaitu pertamanya seperti penceramah lain jugalah. Ya, kita berinteraksi dengan Ramadan, yang pertama ialah kita beribadah. Itu untuk memburu keampunan, kita beribadah. Bagaimana bentuk ibadah itu? Tarkul ba'asi. Kita kena tinggal dalam bentuk maksiat. Apa saja bentuk maksiat? Kadang-kadang kita rasa kita duduk belik curtain tu, kita terleka. Allah, mu tak tengok ke aku semalam ni? Tengok, ada sajalah telajaknya. Bila telajak tu kita rasa macam tak maksiat. Tapi lidah tak ada tulang, dia lajak. Maksiat dah benda tu. Jadi tinggalkan dalam bentuk walaupun sekecil mana. Cuba memujuk emosi kita supaya jangan kita layani dengan benda yang terbabit maksiat ataupun benda kecil syubhat. Dia kata apa makna tarkul ma'asi ni wal war'al mawaqi'ati syubhat? Dia kata supaya kita tinggal maksiat ni termasuk benda syubhat. Kita ni teringat makan benda, buka ada restoran baru, mari buka. Bukanya nampaknya ditulis itu makanan halal. Kalau kita belum tentu lagi, belum pasti lagi. Kalau di sini clear lah, kalau halal tu halal betul. Tapi kalau kami kat KL no, belum tentu halalnya. Kerana jiwa emosi insan itu kadang-kadang dia tamak. Kalau dia ni tamak dunia, dia buat jualan, dia tak kira dah halal haram, peduli apa. Aku kira aku dengan matlamat aku untuk mendapat uang dengan jualan. Sebab itu kalau orang tidak ada takwa, orang yang tak cermat, tidak memburukan maghfirah Allah dalam percakapan, dalam bentuk muamalat dia, dalam bentuk apa bentuk kerja ke, sebahagian daripada percakapannya bohong, separuh. Jadi kita harus awasi. Yani gamitan nafsu al-lawamah tadi ni cukup hebat. Ataupun nafsu al-ammarah yang sentiasa berperang dengan nafsul mutmainnah. Jiwa emosi yang cenderung kepada perilaku maksiat tadi harus kita bendung, harus kita awasi, harus kita jaga, dan kita kena teliti mengamatinya dengan benar-benarlah dalam Ramadan ini supaya prestasi amal ibadat kita dalam bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Sebab itulah saya sebutkan tadi betapa bertuahnya tuan-tuan dan puan-puan berada di bumi Serambi Mekah ini kerana diawasi, dijaga oleh
pengawal, makna penerajunya, supaya sentiasa digerakkan minda, digerakkan pemikiran, dihidupkan perasaan untuk mengisi dengan ruang ilmu. Saya duduk di Kuala Lumpur, tapi tidak semua pejabat, kalau saya sebutkan di Putrajaya, tidak semua pejabat setiap waktu rehat ini diisi dengan ilmu dan iman. Sebenarnya ilmu dan iman ni, kata Rasulullah, aku lam yuwarrithu, Rasulullah tidak meninggalkan kepada umatnya dirham wala dinaran, walakin yuwarrisu bil ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cermin dan contoh qudwah kepada umat Islam, dia tidak tinggal dirham, dia tidak tinggal dinar kepada umat dia, tapi apa yang dia tinggal ialah ilmu. Dengan sebab itu majlis ilmu yang begini, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi alhamdulillah, di tengah-tengah mana ada SUK, di tengah-tengah bandar SUK itu ada masjidnya macam ni. Adalah masjid besi itu di Putrajaya, masjid aluminiumnya adalah masjid. Tapi di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah komplek jabatan kerajaan itu tidak ada setiap hari. Dia ada hari Jumaat. Saya di antara tenaga pengajar yang pergi mengajar lah hari kuliah Jumaat, tapi satu minggu sekali, ini tiap-tiap hari. Kalau tak main cari ini, kita sendirilah, tak boleh nak menyalahkan orang lain. Sebab kita lebih berkenan kepada emosi rehat dengan tidur. Kita tak mengenyangkan jiwa dan ilham kita dengan ilmu seperti mana yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita tengok di sini, ini pengalaman saya pernah duduk di Wako Cik ya. Tinggal di Wako Cik ya. Saya pernah ikuti masjid-masjid yang agak usang ruangnya, tetapi Masya Allah tabarakallah, di masjid di ujung di Pasir Putih sana masih ada orang-orang tua yang sebaya umur saya ni, 66 tahun, 65 tahun, 60 tahun ke atas. Waktu duhanya bulan Ramadan bertadarus. Ini kesan dari mana? Kesan daripada sokongan dan galakan yang tersibar dengan arahan supaya rakyat negeri ini mesti mencari ilmu, supaya rakyat di negeri ini penuhkan jiwanya dengan ilmu pengetahuan, kerana ilmu pengetahuan menuju kepada pencapaian dan tamadun. Tetapi kekayaan, kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah tengok orang yang kaya tenang. Of course, kalau orang yang terlibat dengan bisnes yang pemurah judwal karam tu tentu sah dah, tak apa. Kerana kekayaan dia mengikut jejak langkah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat. Tetapi dunia hari ini, kalau dia kaya, satu hari, setiap meter, setiap saat dia berjalan, dia memikirkan berapa income akan masuk hari ini. Mana ada ruang untuk meningkatkan ibadat. Tapi kalau ahli perniagaan yang meletakkan para sahabat sebagai qudwah dia, memanglah setiap detik dia memikirkan menyerahkan sebahagian daripada income yang dia dapat untuk ke jalan Allah fi sabilillah. Itu berbezanya. Sebab itu Imam Syafi'i kata tak pernah tengok orang yang kaya, makna kaya yang tamak, yang jiwa dia tenang. Jadi orang yang
meletakkan matlamat hidup untuk kekayaan, maka dia akan stres. Walaupun dia naik kapal terbang pergi minum kopi di Bangkok, minum kopi di mana-mana saja, tapi habis cawan kopi dia balik tertekan lagi sebab dia memikirkan projek tak dapat, bayaran pendahuluan pun tak. Tapi kalau orang yang jiwa dia tenang, mencari keredaan Allah, memburukan ketakwaan Allah tanpa mengira sama ada Ramadan ataupun Rabiul Awal ataupun Rejab, maka jiwa dia insya-Allah dia akan tenang. Kata Allah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya jiwa yang sentiasa ingatkan kepada Allah, jiwa inilah sahaja yang ada ketenangan. Ini jaminan Allah dalam wahyu. Macam mana kita nak deny? Allah yang mencipta kita, dan Allah tahu dah semua bagaimana saluran nadi bergerak, bagaimana emosi kita berfikir dan merasa. Jadi Tuhan dedah dah. Dan sebab itulah kita kena ambil kesempatan untuk menjadi insan yang bertakwa, dan mengambil kesempatan dalam Ramadan yang Allah Ta'ala offer dengan ganjaran pahala yang begitu berlipat ganda ini. Untuk setiap ruang dan penjuru kita isikan dengan zikrullah, iaitu kita sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Maka ahli mufassir menafsirkan sentiasa kita gerakkan bibir kita. Gerakkan bibir kita menyebut kalimah taibah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Bila bibir mulut kita gerak, hati kita sama-sama kombinasi antara hati dan lidah dengan menyebut kebesaran Allah, maka dunia yang kita tengok di sekeliling ni kita nampak tak ada hebat apa. Antara bos dan stafnya sama. Masing-masing antu'addul amanata ila ahliha. Masing-masing melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Jadi tak timbul masalah, oh I'm your boss. No. All the same. Jadi bos pun no proud at all. Kalau ada kesalahan, dia kata, please, could you make a correction little bit? Just a little bit. Dibelai jiwa kita. Sebab kita tahu nilai kita ni hamba Allah sama saja. Tapi oleh kerana pengalamannya, oleh kerana kedudukan degrinya, oleh kerana senioritinya, maka dia naiklah jadi supervisor. Jadi kita ni oleh kerana juniornya, oleh kerana baru nak belajarnya, kita adalah biasa. Jadi everything we have to tanyalah. Sebab tu bila orang yang iman dia, takwanya tinggi, dia tak ada megah apa. Tak ada rasa. Dunia ni sama aja. Itulah kelebihan Allah nak uji Ramadan ini. Semua merasai dahaga, semua merasai lapar, supaya akan timbul emosi, timbul perasaan simpati kita kepada kemiskinan yang melanda dan kemiskinan yang terpaksa ditempuhi oleh nasib yang malang. Jadi kita yang Allah Ta'ala bagi sedikit ruang habuan kerana kerjaya dan kerja kita, hendaklah kita fokuskan, hendaklah kita renung tengok. Sambil-sambil lah Jekyll ni jual offer murah, pilah beli baju seorang 4-5 pasang, beli, tengok anak-anak tu penakan ke, dekat siapa-siapa ke, mengujuk emosi kita. Kalau nak ikut kita pakai, kita nak menyalin, tambah ramai bekerja. Saya tak kata pekerja di sini, pekerja di kat belah-belah Kuala Lumpur tu. Bayangkan, sebab tu betul kata pepatah, laisal jamal bimizar wal innal jamal jamal al-ilmi wal adab. Pepatah Arab kata cantik ni bukan nilai di upah paras. Cantik ni bukan nilai di pakaian. Saya pernah mengajar di satu tempat. Bila tengok upah paras, tidaklah macam Puteri Lilin, tapi lebih kurang lah. Tegak lah.
Tengok pakaian ni eksklusif, hebat. Tapi bila kita bercakap sentuhan hati sikit aja, memujuk hati Cik Abel ni. Supaya Cik Abel ni kita jadi jangan pogoh sangat, memujuk hati dia, sebut dia molek, suruh dia bangun semaya. Bangunlah Abel, semayalah. Pujuk. Kita tak tahulah watak dia macam mana. Terus dah habis tu, Kak Jamila, saya ada masalah, terus ke air mata keluarnya dengan letak kepalanya di atas ni, tertekan. Jadi hebat apa? Sebab itulah kehebatan insan ni, kehebatan iman. Kehebatan manusia ni, kehebatan takwa. Kalau kita ada iman dan takwa, musibah yang datang melanda, benda ni adalah ma asabakum min musibatin faminallah. Apa saja bentuk yang Allah uji pada kita, bukan kita minta, kita tak mau pun, tapi Allah kata, ini aku nak uji padamu, terimalah. Alhamdulillah, jiwa kita mantap, iman kita kejap, kita tak ada rasa keluh kesah apa-apa. Tapi bila kita datang Ramadan macam ni, kita punya itulah nak memburu keampunan, nak memburu kemaghfiratan Allah, nak memburu apa saja yang Allah suruh kita buat. Kita nak iksar minan nawafil, nak membanyakkan lagi apa saja bentuk pahala yang dapat kita buat. Jadi ambillah kesempatan, renunglah, tengok adik kakak yang kita rasa perlu kita pergi bagi baju sekerat. Kalau orang Kedah kata, saya Kedah, baju gapo ni. Pergilah beli baju tu dengan kain batiknya selai, bagi kat makcik kat ujung kampung sana. Dia pun kata, Allah mek, mu ni baik hati sungguh, aku doamu panjang umur, doamu bahagia. Subhanallah, bila ada orang tua-tua yang doa minal fuqara ni, Allah Ta'ala makbul. Jadi kita tak boleh nak memikir hadapan kita saja, kita kena memikir kemiskinan. Kalau bagi gula sekati pun, gula sekilo pun, makcik-makcik yang kita pergi ziarah, ini nawafil. Kerja-kerja ziarah ni kerja silaturahim, kerja yang kadang-kadang kita rasa malah nak balik, habis duit minyak lagi, balik nak kena bawa bekal lagi, nak kena bawa gapo-gapo lagi. Hak malah tu lah kita kena pujuk jiwa kita. Kalau kita tak pujuk, memang dia merajai. Kita kena balik lah, pergi tengok pada ujung-ujung kampung, untuk nak perbanyakkan nawafil, sunat-sunat yang tambahan selain daripada kita membaca Quran, kita tadabbur Quran, kita zikir. Fazkuruni azkurkum, kata Allah, kalau mu sebut aku ingat kamu. Jadi baginda Rasulullah menyebut masalah uzkurni, fazkuruni. Rasulullah bagi tahu, kata kalau kamu sebutkan nama Allah, ingatkan Allah, seperti manusia hidup. Berbeza dengan orang yang tak zikir, tak sebut Allah, manusianya mati. Jadi kita berzikir, ingatkan Allah, ingat kebesaran Allah, ingat rahmat Allah, syukur kepada Allah dengan pemberian dia, syukur kepada dia kerana dia uji kita, dan dengan ujian ni kita menjadikan jiwa kita mantap, iman kita kukuh. Maka alhamdulillah, seronoknya kita menyambut Ramadan. Kita tak rasa pun kita dahaga, kita rasa ya Allah, tambah-tambahlah bila Ramadan nak habis, ya Allah ya Tuhanku, Tuhan nak panjangkan lagi umur aku ni, nak bertemukan lagi Ramadan akan datang. Ni alhamdulillah tahun ni kita dapat bertemu dengan Ramadan. Dia tak kira pemergian dan kedatangan malaikat Israel, dia tak memilih warna kulit dan tua muda. Bila sampai masa, muda ke dia, tua ke dia, pergilah. Bukan mesti yang tua tu pergi dulu, dah. Jadi kita kena bekalkan jiwa dan jasmani kita
dengan bekalan yang disuruh oleh syariat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Rasulullah kata, kalau kita ingatkan pada Allah, kita ni hidup, jiwa kita hidup. Kita tak rasa lemah semangat. Tapi orang yang tak ingat pada Allah, tak tunduk, tak semayang, tak buat ibadat apa yang syariat suruh, maka jiwa ini jiwa mati. Hidup dia keluh kesah, hidup dia tertekan. Hidup dia tidak ada kepuasan. Kaya mana pun, dia duduk mikir, kalau aku mati ni nak tinggal harta ni kat siapa ni? Rumah ni besar, istana ni. Masya Allah. Bimbang, duduk kerja bimbang. Lepas tu bila tengok orang semayang, hati nak marah. Tengok orang buat kebajikan, tengok orang takwa yang berlebih, jiwa tu rasa, jiwa tertekan. Maka apa kata Taimiyah pula kepada orang yang zikir pada Allah? Ibnu Taimiyah menyebutkan jiwa orang yang zikir kepada Allah seperti air, seperti ikan yang berada dalam air. Makna kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita ingat kebesaran Allah, kita ingat nikmat Allah, dan sentiasa kita syukur kepada Allah. Apa saja, sama ada musibah ataupun rahmat yang Allah beri kepada kita, kita sentiasa syukur. Musibah kita syukur, alhamdulillah, mujurlah Tuhan bagi aku jadi macam ni. Kalau tidak aku ni tak macam mana. Alhamdulillah, dengan ujian ini aku dapat terasa sangat kesedaran ini kepada Allah. Tapi kalau tak uji langsung, lalai manusia, telajak manusia. Sebab tu dengan ujian kita kena syukur. Jadi kata Ibnu Taimiyah, orang yang sentiasa mengingatkan kepada Allah, yang menggerak bibirnya, yang menggerakkan denyutan hatinya, ingatkan Tuhan, semuanya datang dari Allah. Orang ini seperti ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan tanpa air? Habislah ikan tanpa air. Inilah watak yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwalun al-muhajirin wal-ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Para sahabat di bawah bimbingan, pimpinan, didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bentuknya ruhban fil lail wa furasan fil nahar. Kehebatan para sahabat di zaman awal, baginda membentuk mereka. Mereka menjadi pejuang-pejuang yang berkuda di waktu siang hari, dan ruhban, pendeta yang berjaga malam. Tidur hanya 2 jam, 3 jam. Jadi dalam surah Muzammil, Tuhan anjurkan pada kita, antaqum sulusul lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi kita ambil kesempatan Ramadan, muqayyam, bangun tengah malam, tadabbur, membaca Quran. Dah jemu, dah agaknya, bukanlah jemu, tak jemu, agak penat sikit, kita keluar pergi duduk. Ingat balik zaman, macam pungguk rindukan bulan. Kalau kita tengok bulan, wajah bulan, gambaran wajah bulan itu, kita tengok sama ada bulan al-hilal ataupun dan bulan al-qamar. Kita tengok bulan, mana ada kepuasan. Cantik, cantik, cantik. Tambah-tambahlah di bawah belayan daun, pokok-pokok di kampung kita, pokok manggih ke pokok apa-apa jenis pokok, tengok bulan. Subhanallah, cantik itu wajah Rasulullah, secantik bulan, tak jemu-jemu mata mandang. Jadi kita renung turun tengah malam, nak takut apa? Mak-mak kami yang perempuan ni pergi perangat nasi lauk, yang laki-laki itu tasbih, tazkir, kemudian pergi renung tengok, subhanallah, bintang-bintang yang disusun atur kebesarannya Allah. Kagum tengok. Bila tengok nikmat dunia yang Allah cipta cantik sangat, untuk siapa? Untuk kita tadabbur.
untuk kita renung. Ayat Quran dah berapa puluh tahun dah dimusabaqah. Dapatlah hadiah pergi buat haji, dapatlah hadiah puluhan bawa balik di negeri negara. Tapi tadaburnya di mana? Tadaburnya yang untung ni adalah warga rakyat Kelantan yang telah dipimpin oleh ulama wal umara. Kita sentiasa tadabur sebab kita mencapai suatu kemajuan yang jauh, wawasan yang lebih jauh daripada wawasan pembangunan dan bangunan yang menjadikan manusia gila material. Manusia dah terlalai. Bukan kata tak boleh. Dunia ini mazrah. Dunia ini tempat untuk kita tanam pilihan untuk nak bawa balik tanaman kita bekalan aset untuk akhirat. Bukan salah. Tapi yang kita nak cakap sini, bagaimana kita nak memburukan kemaghfiratan Allah, especially dalam bulan Ramadan ini. Kita masih ada lagi beberapa belas hari lagi, 18 hari lagi. Dengan sebab itulah para sahabat di zaman silam, subhanallah, tidurnya sikit saja. Kekuatan mereka mencapai suatu kegemilangan yang cukup hebat, yang boleh menjatuhkan Rom dan Parsi, yang boleh menjatuhkan Ahzab, kumpulan-kumpulan daripada yang cukup hebat di negeri Hijaz, di negeri Arab lah pada waktu itu. Kenapa? Kerana jiwanya cekal atas iman, keberanannya atas takwa, kesungguhannya disebabkan ibadat. Mereka tak pandang dunia ini cantik sangat, mereka tak pandang dunia ini grand sangat, tapi mereka pandang bahawa akhirat itu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu, wawasan akhirat itu lebih jauh, lebih hebat, yang tak dapat difikir oleh trilion otak yang Allah cipta pada kita. Subhanallah. Jadi ruang dan peluang untuk kita masih berada, kita lah kena terukainya. Oleh kerana kedatangan Ramadan mengangkat tahap kesabaran, mengangkat tahap kejujuran dan berlapang dada. Jadi kita kena, mungkin watak-watak kita sebelum ini, kita manusia insan yang suka beremosi, maka ubahlah. Insan yang selalu tak tahu menghargai, mengappreciatekan, mensyukuri dan melafaz kata terima kasih ya, banyak kita kena ubah. Terutamanya oleh kerana saya orang sini juga, orang Melayu. Orang Melayu ni susah sangat, terutamanya yang saya lah, para isteri ni. Kalau suami buat balik ikan kembung ke, buat balik ikan sekak ke, buat balik ikan ke, apa salahnya? Terima kasih bang, hari ni abang buat balik ikan agaknya. Ikan mahal juga ni ya. Mana dia pernah kata gabi ikan, Allah buat balik lewat. Ni saya sentuh sikit lah. Kebetulan adik-adik saya belakang ada. Jadi kita kena, kasih bang, hari ni abang beli udang lama dah. Ya, mek lah di sini. Amba yang mula-mula suka kat orang Kelantan tu masa amba duduk kat Fiji, umur amba muda lagi macam saya bayar-bayar ni. Dia berebut nak beli ikan, dia tarik amba, dia kata, "Mek, jom sikit." Kata, "Mana pula kami orang Kedah tak panggil mek, panggil mek tu mak anak dengan mek, jom sikit." Kata, "Gapo ni?" Betul amba tanya orang molek. Kelantan panggil mek, jadi mek Kelantan hebat. Betul amba suka Kelantan ni. Jadi mek hak abang pula lah. Duk kena kemek saja hak abang pula. Ni bulan Ramadan ni, nak ayatnya bulan Ramadan ni bulan ekonomi. Kita didik anak kita, kalau hak belum Ramadan tu makan 3 biji kuih. Bulan Ramadan ni kata ke dia, yang cik makan kuih 2 cukup.
Sebab nak bagi ruang untuk organ-organ dalaman kita ni rehat sikit. Dia proses kerja ni lama sangat dah. Makan sikit kita pun tak usah, tak payahlah hari ni nak buat akak, nak buat lompat, nak buat apa ini. Nafsu ni, nafsu hak tak cukup ni kata, oh abe suka makan akak, anak pula abe alung pula suka makan nasi kambing. Lepas tu hak kecil abang su pula suka makan gapo, jadi 2-3 penuh meja. Makan tak habis pun, ikut nafsu je siang ni, lapar belaka. Mai kalau anak ramai tu habislah, kalau anak tak ada, buang separuh. Sebelum esok lagi malam lepas suruh tu buang habis dah. Sedangkan Ramadan ni bulan ekonomi, jimat. Dia bagi tahu ke anak tu, bulan ni ayah nak tengok mu, kita semua-semua ni kena jimat sikit. Kerana Ramadan ini bulan al-iqtisad nisful ma'aisyah. Pengurusan ekonomi ni sebahagian daripada akta pengurusan rumah tangga. Dan bulan ni juga bulan kesihatan. Bila kita jaga ekonomi yang seimbang, makanan yang seimbang, jadi kita pun sihat, tak ada lah nak kembung sangat. Kembung maksudnya kalau bulan tak Ramadan tak naik timbang. Kalau lepas pada bulan Ramadan ni naik kilo. Bila dah makan banyak, orang buat semayang tarawih 20 rakaat berumur. Gapo panjang sangat. Boleh kok, mana pun boleh belaka. Tapi maksudnya Allah Ta'ala dah program supaya insan dan hamba ni progres. Maknanya positif menerima ujian dengan bulan ibadat ini. Jadi dengan sebab itulah banyak ayat-ayat yang disarankan. Di antara ayat dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhallazina amanu ruk'u. Jadi bulan ni kita kena banyak rokok, banyak tawaduk, banyak memikirkan persoalan, membetulkan attitude dan personality. Kalau mula tadi kata orang Melayu susah nak terima kasih, nak kata terima kasih. Terima kasih ya. Kalau kita terima kasih kat bos, dia kata kita bodek pula. Dah. Maknanya latih. Latih diri ni untuk terima kasih. Dia kalau kita tengok orang barat, kita pergi di barat ni dia attitude dia cukup appreciate orang. Kalau kita cakap tak betul, it's okay. It doesn't matter, just small matters. It's okay. You could talk. Tapi kalau Melayu ni hang cakap tak betul ni. Kenapa betul lagi? Kena pergi belajar lagi. Maknanya dia tak membangunkan jiwa dengan semangat. Dia peletih banyak. Jadi kita kena bentuk diri kita supaya, kenapa sifat Rasulullah kana Rasul al-yunun nas basaman dhahakan. Watak baginda Rasulullah sentiasa senyum. Watak Rasulullah sentiasa mengembirakan orang lain. Bila siapa tengok semua sejuk saja. Jadi kita kena jadi kita ni sebagai suami, sebagai ayah yang boleh mengembirakan seisi rumah, yang boleh membelaikan, dapat kasih sayang. Lepas tu kata pula, ya hari ni abang ingat kita kena plan Ramadan ni. Kita kena manage dia bagi betul. Agaknya macam mana abang nak suruh ayah manage ni? Dok, kalau hak skala tu kita belanja 30 riyal, Ramadan ni kita belanja 20 riyal jadilah. Dia bagi key saja, kan nak kena detail ni pandai lah, ni semua orang bijak belakang. Jadi supaya lebihan daripada sehari 10 ringgit tu, sebulan kita dapat 300 ringgit. Jadi 300 ringgit kita boleh fokus kepada setiap penjuru, kiri kanan rumah kita jiran. Belakang, depan, kiri kanan, semua jiran. Di mana jiran yang perlu kita tampung dan bantu, inilah peluangnya.
dalam bentuk rokok yang macam ni. Takkan nak rokok 24 jam. Raki'un, as-sajidun, al-hamidun. Sentiasa syukur, ya Allah, subhanallah. As-saihun ni, saih ni kita main isi inilah, isi ruang yang kita sentiasa mantapkan minda dan emosi cita rasa dengan ilmu yang bertamadun. Bukan ilmu yang tak ada tamadun. Kalau baca surat khabar, banyak yang kita jumpa yang tak ada tamadun. Yang bohong ada, yang campur lah macam-macam. Tambah surat khabar sekarang ni yang banyak sangat iklan saja, isi parti, isi padunya tak ada mana. Iklan nak raya ni, subhanallah, semua turun daripada peti air sekecil sebesar jenis elektrik tu, kita tengok semua iklan. Dia tak payahlah tengok sikit-sikit kelin, tengok muka depan saja. Yang penting sekarang adalah tadabbur Al-Quran. Cuba kita kalkulatkan, kita nak mati besok, umur kita berapa, setahun kita habis berapa kali. Quran ni kalau kita baca dalam keadaan menggagap-gagap, gagau tu pun Allah Ta'ala bagi satu kelebihan kerana kita baca dalam keadaan kita tak betul. Kemudian oleh kerana tak betul ni kita pergi belajar, baca bagi betul lagi, Allah Ta'ala bagi lagi satu lagi kelebihan. Jangan setengah ambil data aku baca Quran tak betul, tak mau nak betul, tak baca langsung. Kita nak bina negatif attitude ni lah, minda yang salah anggap ni lah. Banyak kita, kalau kita nak cek tengok banyak. Kerana budaya kita, kalau budaya kita di zaman negeri Cik Siti Wan Kembang, banyak dah proses-proses buang belaka dah. Sekarang kita bina minda kita di zaman Serambi Mekah, menuju kepada tamadun yang lebih hebat. Kebersediaan kita untuk menerima syariat, di mana kita bercakap adalah suara yang dibawa oleh wahyu. Kita tak bercakap kosong saja, kita bercakap atas fakta wahyu. Itulah yang menggembirakan, itulah yang menarik pelancong. Kalau kita nilai tengok bahawa imam-imam yang menjadi imam di seluruh negeri Kelantan ni hafiz. Kerana hafiz di Pulau Condong telah melahirkan dia punya putera-putera hafiz. Dalam proses sekarang untuk menjadi sebuah rumah seorang hafiz. Tapi masih ada lagi imam di dunia luar, di negeri kita, di negara bukan negeri ni lah, di negeri lain yang masih lagi dalam, tak salah, tapi dalam terawihnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu hak yang kedua, qul huwallahu ahad. Masuk syurga juga ayat tu pun, tapi menuju ke tamadun yang lebih sesuai dengan perkembangan watak dunia hari ini. Jadi kehebatan di sini, syukurilah nikmat yang kita sedang, rahmat yang sedang kita nikmati sekarang. Kita lanjut dan kita panjang, kita tingkat dan kita tambah. Barulah kita ada vision yang lebih jauh dan lebih luas. Jadi balik kepada di antara amalan tadi, dalam kita nilai, kalau tahun yang lalu kita khatam berapa kali Al-Quran? Sekali, dua, tak khatam langsung, tiga. Kita boleh kalkulate, kita boleh hitung. Kalau setahun kita boleh habis Al-Quran 12 kali kerana kita khatam Quran sebulan sekali. Al-Quran syafa'ah, Al-Quran rahmah. Quran ni akan memberi syafa'ah kita bila kita nak lintas siratul mustaqim besok ni. Jadi kalau kita dalam keadaan umur 60 tahun, kalau sebelum kita nak pergi tu kita khatamkan 60 kali paling kurang, setahun kita dah purata daripada umur kita setahun tu, kita dah sediakan. Macam kita dah simpan aset di ASN. ASN tak tahu tak. Simpan aset lah, simpan aset. Kita nak rasa kalau malaikat nak ambil kita pun
taklah gerun sangat. Makna ada bekalan yang kita nak bawa pergi itu dah ada. Dia bukan perlu kepada modal pun. Hanya modal yang Allah bekalkan kepada kita dengan material yang ada, iaitu dengan otak kita, dengan kesungguhan, kerajinan kita. Jadi kita cubalah, ya, kalau anak-anak kita boleh hafaz, kita pun dah bukan waktu terlajak lagi, kita ambil ruang. Kita bermulalah daripada yang belum lagi itu. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, satu hari satu. Kalau Tuhan panjang umur kita, 1 bulan kita boleh 1 surah. Esok pula ya ayyuhal muzammil baca 5 kali, 6 kali dekat lah insya-Allah. Esok pula qumil laila illa qalila, kemudian qumil laila illa qalila, berjalan berjaga malam. Arahan Al-Muzammil ni ayat yang Allah Ta'ala turun kepada baginda Rasulullah untuk membekalkan baginda Rasulullah supaya jiwa baginda mantap. So, of course lah Rasulullah tu jiwanya mantap, tapi untuk kita umatnya di belakang. Jadi saya rasa cukup dah waktu terlajak 5 minit. Minta maaf lah setakat yang saya mampu bersama dengan warga tenaga kerja di kawasan SUK ini. Kelemahan-kelemahan yang saya terkeluar tadi adalah kelemahan saya yang dapat kita amalkan dalam bentuk tadabbur dan pengajaran. Kita cubalah sedikit demi sedikit untuk buat perubahan. Mudah-mudahan sambutan Ramadan kita pada tahun ini prestasi ibadatnya meningkat daripada tahun-tahun yang lalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.